Adam pun juga naik kan? Adam? Baca doa Adam. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wanshur alaina min qazamin ini rahmatika ya arhamar rahimin amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Thank you Adam. Sama. Okay. So, saya. Okay, so sebenarnya hari ni saya nak explain pasal homework yang lepas. Okay, bila saya buat tu baru saya rasa, ada yang saya tertinggal nak ajar awak satu benda. Iaitu kalau dia ada kuasa 2, macam mana kita nak settlekan kalau dia ada dua kuasa 2. Okay, so hari ni saya nak tunjuk lah. Okay, screen. Soalan saya dah set salin dah tadi. Kan dia dapat jawapan. Okay. So, bila dah dapat soalan macam ni kan. So, yang pertama sekali, awak cuba kecilkan dia dulu. So, apa maksud kecilkan tu? So, kita akan buat yang bahagi tu. Kenapa kita tak boleh buat macam darab silang tu? Faktorkan macam tu saja. Tak boleh sebab kat sini huruf dia berbeza dan dua-dua kuasa. Kalau huruf sama, satu kuasa 2, satu kuasa 1 baru boleh lah. Tapi kalau satu kuasa 2, satu kuasa 1 tapi huruf berbeza pun tak boleh. So dalam kes ni, kena kecilkan dulu. So, kecilkan tu maksudnya bahagi macam faktor sepunya tu. So biasanya saya buat macam ni kan. So bahagi, kita pun tekan calculator. Okay, so awak pun tekan calculator, try je. Yang ni memang kena try and error lah, tengok dapat berapa. So 28 bahagi 7 saya buat . So bahagi 7. So sini akan dapat 4 P kuasa 2 tolak 63 bahagi 7 9 Q kuasa 2. Okey. So sampai sini kita dah nampak dah. Tak boleh nak bahagi apa-apa dah. Maksudnya awak dapat jawapan macam ni sekarang. 7 4 P kuasa 2 tolak 9 Q kuasa 2. Okey. So macam mana nak tahu apa yang kena buat? Tengok kat sini, dia ada 2 nombor saja kan? Okey, so bila ada 2 nombor, dia agak mudah. Sebab awak hanya bahagi 2 saja untuk kedua-dua nombor ni. Yang ni, bukan 4 saja bagi 2 tau. P ni pun bahagi untuk jadi P saja. Kan dia kan P kuasa 2 kan? So akan jadikan P kuasa 1 saja. So kat sini dia akan jadi 2P. Yang ni akan jadi 9Q. 9 pula dah. Apa dah nombor yang sama? Punca kuasa 9. Punca kuasa 9, 3 . Punca kuasa yang ini tahu bentuk dia. Sebab kita nak tahu nombor apa, darab nombor apa, dapat 9. Senang cerita, bukan bahagilah punca kuasa. Tak apa, jadi kalau awak tak faham, bagi tahu balik . Okay, so nombor ini dengan ini, awak kena punca kuasa kan. Dalam kalkulator ada. So kalau contoh 4 tu kan, tekan je punca kuasa 4. Tekan punca kuasa 4. Bukan lagi tengok belakang macam ni. Okay, so saya tekan punca kuasa 4, so sama dengan 2 lah. So saya pun terus tulis, okay, ni 2. Lepas tu ni kan P kuasa 2. So kalau P kuasa 2, punca kuasa, hilanglah kuasa 2 tu, tinggal P kuasa 1. Lepas tu, alhamdulillah. So 9 pula kan, punca kuasa 9. So jadi 3. So ini sebenarnya 3Q. Okay. So lepas tu, bila dah dapat yang ini, awak hanya gabungkan nombor itu saja tapi buat 2 kali. Sebab dia kuasa 2 kan tadi. Ni tadi awak dah punca kuasakan kan. So sebenarnya dia akan jadi macam ni. 7 2P tolak 3Q 2P tambah 3Q. Okey. Ini contoh yang pertama. Kalau ada 2 kuasa 2 dalam satu nombor tu. Hanya ada 2 kuasa 2 saja.
So dia akan jadi macam ni. Awak punca kuasakan kedua-dua nombor ni. Punca kuasakan dan gabung jawapan tu. Tapi satu tolak, satu lagi tambah. Okey, so saya bagi tahu kenapa satu tolak satu lagi tambah. Okey, so saya kembangkan balik. Ni tadi kita faktorkan kan. So saya kembangkan balik. Maksudnya sini darab sini. Ni tak guna mana ni. Nanti keliru yang atas. Saya tarik ke bawah sikit ni. Jauh sikit nak buat anak mana. Okey. So ini pergi sini. Kembangkan macam biasa kembangkan mesti kena ada anak panah dan pergi kepada dua-dua nombor. Okay, so 7 tu biar kat dia orang. Kita nak tengok betul dapat tak sama 4P kuasa 2 tolak 9Q kuasa 2 ni. Okay, so 2P darab 2P 4P kuasa 2. 2P darab 3Q tambah 6PQ. Lepas tu ambil 3Q pula. 3Q darab 2P dapat negatif 6PQ. Negatif 3Q darab 3Q dapat negatif 9Q kuasa 2. So ini ada 7 tadi kat depan ni kan. Okay, lepas tu tengok dalam kurungan apa yang boleh selesaikan. So kita nampak 6PQ dengan negatif 6PQ ni sama. So 6 tolak 6 jadi kosong lah. So tinggal 4P kuasa 2 tolak 9Q kuasa 2. Nampak kita dapat sama macam yang atas tu tadi. So betul lah kita kira. So ini awak kena buat simbol tambah dengan tolak kalau dia ada dua nombor saja dalam kurungan. Ingat dua nombor dalam kurungan mesti tambah dengan tolak. Okay. Saya nak tunjuk contoh je ni tapi tak payah kembangkan sebab ini jawapan akhir dia. Ada soalan tak sebelum saya proceed? Mesti ada yang tak faham ni. Cepat-cepat tanya. Cikgu. Ya. Soalan dia bagi negatif kan, tolak. So jadinya nak dapat jawapan tu kena tolak ataupun tambah dulu. Ke? Tak susah, boleh je mana-mana. Okey, kasih cikgu. Okey, so saya ulang balik So saya padam dulu semua. Okey, setiap kali dapat soalan yang macam ini, dia tak ada yang macam biasa kita buat. Kalau darab silang kita tahu ada AX kuasa 2 tambah BX tambah C. Yang penting AX kuasa 2 ni yang wajib ada. Kalau BX ataupun C salah satu tak ada masalah lah. Still boleh masuk dalam kalkulator. Tapi kalau AX kuasa 2 tak ada, tak boleh masuk kalkulator. So itu yang sebelum ni kita belajar darab silang. Itu darab silang tak ada masalah lah. Tapi tengok darab silang pakai huruf yang sama. Ini pun X. Dia bukan tiba-tiba sini X kuasa 2 tambah sini Y. Tak boleh. Kalau macam ni tak boleh. Buatlah. Ni huruf yang sama. Darab silang melibatkan huruf yang sama sahaja. Okey. Yang kalkulator masuk tu pun melibatkan huruf yang sama sahaja. Sekejap. Sendawa. Okey. So bila awak dah jumpa soalan macam ni, cuba kecikkan dulu. Kenapa saya suruh awak kecikkan? Supaya mudah nanti awak nak punca kuasa 2 dia. Duakan dia. Okey? Sebab ini tak ada clue. Tak ada clue apa-apa. Nak punca kuasa berapa, nak buat macam mana. Nak bahagi berapa ke apa kan. Dapat soalan macam ni, pertama sekali, cuba kecilkan. Cuba kecilkan tu maksudnya apa? Atau faktorkan. Guna yang faktor sepunya. Kalau tulis lagi nampak lah. So kalau faktorkan tu maksudnya kecilkan. Kalau kembangkan tu maksudnya panjangkan lagi kan. So ini kita try cuba kecilkan ataupun pakai faktor sepunya lah sebab huruf dia tak sama. Tak boleh nak faktor cara darab silang dan sebagainya. Okey. So saya pun dah try. Saya bagi tahu terus atau satu nombor yang lain. Tapi mesti end up akan dapat sama juga. Macam sebelum ni kita buat kan. Nombor tu 40 tolak 20. Ada orang buat bahagi 2, ada orang buat bahagi 10. Tak ada masalah. Tapi yang last kali memang akan dapat jawapan yang sama. Cuma untuk yang ni memang dapat 7.
Kalau awak try bahagi 3 pun tak dapat, 4 tak dapat, 5 tak dapat, 6 tak dapat, try lah 7, 8, 9. Biasanya sampai 9 je lah limit dia. Kalau lebih-lebih tu, itu yang awak tahu. Kalau tak tahu, buat yang kecil-kecil je, tak ada masalah. Sebab apa saya cakap 9 limit dia? Okey, 2 darab 5, 9 kan. So maksudnya mesti nombor tu boleh bahagi 2 dan boleh bahagi 5. Cuma kalau 7, tak ada apa-apa yang apa darab apa dapat 7. Tak ada. Kalau 9 ada lagi 3 darab 3. So boleh bahagi 3, lepas tu bahagi 3 sekali lagi. Contoh kan, awak bahagi 3 sini, lepas tu dapat jawapan nak bahagi 3 lagi. So ada orang seorang lagi, dia bahagi 9 terus kat sini. So tak ada masalah, sama je jawapan dia. Cuma yang ini, kes dia memang bahagi satu nombor saja iaitu 7. Okay. So 28 bahagi 7 dapat 4. So kat sini saya buat bahagi 7. Saya buat jawapan dia warna hitam juga lah . Okay. So dapat 4 P kuasa 2 tolak 63 bahagi 7 dapat 9 Q kuasa 2. Jangan salah simbol tambah tolak tu. Kalau salah, confirm salah semua lah. Okay. So bila dah sampai sini, okey, ni 4 ni negatif 9. Dah tak ada dah sifir yang share 4 dengan negatif 9. So awak pun bawa lah keluar. So dia jadi 7 negatif 7. Baik, negatif 7 juga dah. 7, 4P 4P kuasa 2 tolak 9Q kuasa 2. Okey. So kat sini yang berat sikit tu, yang awak kena faham betul-betul. Okey, bila dah dapat macam ni, 2 nombor yang kuasa 2. Ini hanya boleh pakai untuk kuasa 2 saja tau. Kuasa 2. Kalau kuasa 3 dan ke atas awak kena pakai yang macam ini tadi, faktor sepunya. No choice. Tapi kalau melibatkan kuasa 2 lagi, boleh pakai lagi faktor kurungan-kurungan macam biasa. Okey, so kalau 2 nombor kuasa 2 kena punca kuasa kan. So punca kuasa simbol dia macam mana? Macam gini. Macam bahagi tapi dia sebenarnya punca kuasa. So saya pun punca kuasakanlah 4P kuasa 2 dengan 9Q kuasa 2. So saya pun punca kuasa 4 je lah saya buat. Tak bolehlah buat 4P kuasa 2 sebab mana ada dalam kalkulator. 4P tu tak ada. Okay, kalau awak tak faham kenapa saya tak masukkan P, sebenarnya 4P kuasa 2 ni 4 darab P kuasa 2. So awak boleh faktorkan, punca kuasakan satu-satu. So punca kuasa 4 dapat 2. P punca kuasa, so ni kuasa 2, sini punca kuasa, so tinggal P lah. So jadilah 2P. Faham tak macam mana saya punca kuasa ni? Apa tak faham saya punca kuasa ni macam mana? Tak faham. Tak faham daripada mana? Punca tu. 4P kuasa 2 ni awak tahu 4 darab P kuasa 2? Tahu. Tahu ke tak tahu? Tahu. Tahu. Okey, tahu Sini bila awak dah tahu, maksudnya awak tahu kat sini 4. Kat sini P kuasa 2. Saya boleh pergi pisahkan sebab dia darab. So darab lah sebenarnya kat tengah-tengah ni kan. Tapi saya tak tulis darab lah. Maksudnya saya pecahkan. 4 darab P kuasa 2. Saya pecahkan 4 dengan P kuasa 2. Lepas tu, ingat saya cakap, 2 nombor yang kuasa 2. Ada kuasa 2 ni kena buat kurungan ni. 2 kecil macam ni. Kena punca kuasa. Bukan punca kuasa ke 4 saja. P tu pun kena punca kuasa. So, punca kuasa 4 ni tak ada masalah. Awak boleh masuk kalkulator. Kalau P punca kuasa, ingat, ini punca kuasa, ini kuasa. So, bolehlah potong. Kalau contoh ni punca kuasa 2. Ini P kuasa, ini punca kuasa 3. Ini P kuasa 3. So, bolehlah potong. Apa maksud P kuasa 3? P darab P. Apa maksud punca kuasa 3? Kita akan potongkan 3 kali tu. Kalau P punca kuasa 2, so tinggal P sajalah. P kuasa 3
per 2 lah. Yang ni jawab faham sampai sini je cukup. Sebab kita memang akan guna kuasa 2 saja kat dalam. Ni saya tulis ni kan. 2 nombor yang kuasa 2. So tak payah fikir pasal kuasa 3 tadi tu. Tu tadi saya nak tunjuk saja. So ini P kuasa 2 sebab dia kuasa 2, punca pula kuasa 2. So dia boleh potonglah sebab satu kuasa. Satu lagi punca kuasa. Ingat, kuasa dengan punca kuasa ni dia berlawanan. Macam awak pindah-pindah lah. Tambah lawan dia tolak, darab lawan dia bahagi. Lepas tu kalau kuasa lawan dia punca kuasa. Contoh awak buat kan. 2 tambah 1. Lepas tu sama dengan negatif 1. Awak pun pindah kalau 1 ni pergi sini. So jadilah 2 tambah 1 juga kan. Faham tak? Sebab tambah lawan dia tolak, darab lawan dia bahagi, punca kuasa lawan dia kuasa lah. Okey. So bila dia dah bahagi ni, buat punca kuasa 4, awak akan dapat 2 kat sini. 2 dan ini daripada P kuasa 2 dia tinggal P sahaja. So baru gabungkan balik jadi 2P. So yang ini pula dia 9 P pula dah. Q kuasa 2. So dua-dua kena punca kuasa. Yang nombor tak ada masalah, tak payah fikir. Masuk je dalam kalkulator. Tak payah hafal punca kuasa 9 berapa punca kuasa 16 berapa tak payah hafal. Masuk je dalam kalkulator nombor tu. So kat sini yang 9 ni dia akan jadi 3 dan Q kuasa 2 akan jadi Q sahaja. Saya buat depan bawah. Okey, dapat sikit tak? Boleh tak? Siapa lagi tak faham? Boleh. Boleh tak faham sikit? Nanti buat latihan nanti lagi faham. Okey. So bila dah sampai sini, awak nampak tak? Dia 2P dengan 3Q kan? So bila dapat 2 nombor sahaja dalam kurungan, kena buat 1 tolak, 1 tambah. So yang seterusnya, tulis 2 kurungan operasi 1 tolak 1 tambah. Kalau awak dapat ayat yang lagi mudah untuk awak faham, boleh tulis sendiri Okey. So 7 tadi kita biar je kat luar. Kita abaikan 7 ni dulu sekejap. Tapi dia ada kat luar. Kita nak fokus kat 2P dengan 3Q. So 2P dengan 3Q ni dia akan jadi macam ni 2P tolak 3Q. Satu lagi kurungan 2P tambah 3Q. Untuk yang ni, tak kisah nak tulis tolak dulu ke, nak tulis tambah dulu ke, tak ada masalah. Sebab bila awak kembangkan, sama je cerita dia. So, tak ada masalah. Nak tulis macam ni ke, nak tulis tolak dulu ke, nak tulis tambah dulu ke, tak ada masalah. Mana tolak dengan tambah tu? Ini. Inilah yang saya cakap, tulis 2 kurungan, nombor yang sama, 2P dengan 3Q, satu buat tolak, satu lagi buat tambah. Ini hanya boleh guna kalau ada 2 nombor sahaja dalam kurungan. Ini untuk 2 nombor dalam kurungan saja. Sekejap lagi kita akan jumpa yang ada 3 nombor dalam kurungan, itu lain pula cerita dia. Tapi cara dia sama je. Sampai sini, saya buat highlight warna kuning Sampai sini, dia sama. Dia yang bezanya dekat sini je. 1 tolak 1 tambah ni, dia tak jadi 1 tolak 1 tambah. Dia mungkin jadi 2 tolak ataupun 2 tambah. Bergantung kepada yang tengah-tengah tu. Gitu. Okay, boleh tak sampai sini? Ada soalan tak? Boleh salin dulu. Ini untuk soalan nombor 5C.
Punca kuasa 2. Tulis punca kuasa saja, takut ada yang tak faham pula. Punca kuasa. Kalau orang sebut punca kuasa tu sebenarnya punca kuasa 2 lah. Kalau bukan punca kuasa 2, orang akan sebut punca kuasa 3, punca kuasa 4. Kalau punca kuasa je, automatik punca kuasa 2. Bukannya punca kuasa 1, bukan punca kuasa kosong. Isi bagi 10 minit lagi ya. 7 ni ada tahu kat sini. So inilah jawapan akhir dia. 7 dan kurungan 2P tolak 3Q, 2P tambah 3Q. Jawapan akhir dia. Okey. Okey. Ada soalan tak sebelum saya proceed D? Sekejap lagi kita buat lagi soalan yang lebih kurang macam atas ni. Okey. Untuk soalan D ni, baru boleh guna darab silang tu. Kenapa? Sebab nampak. Ini kuasa paling tinggi sekarang adalah kuasa 2. Dan yang ni, yang kuasa 1, huruf dia sama dengan kuasa 2. So kat sini kita boleh nampak dia sebenarnya AX kuasa 2 tambah BX tambah C. Nampak C tak ada apa-apa huruf kan? So betul lah C ni huruf tak ada huruf apa-apa. Dia tak ada kan? So betul lah itu adalah C. So ingat, sebelum nak buat darab silang, awak kena tahu dulu siapa A, siapa B, siapa C. So dalam kes ni, A dia berapa? Siapa nak jawab A dia berapa? Kau tanya siapa nak jawab, mampu je jawab aja. Okey, Adelia. A dia berapa Adelia? Nama untuk A dia. A dia berapa? Y kuasa 2. Salah. Tengok saya tulis AX kuasa 2 kan? A ni ada kuasa 2 ke tak ada? Maksud saya A ni termasuk tak dengan kuasa 2? Kalau saya tanya A tu A ke A tu X kuasa 2? Tak. Tak termasuk kan? A tu diri dia lah. Huruf kuasa 2 tu kuasa 2 lah. So maksudnya A ni nombor. So Y kuasa 2 ni berapa nombor dia? Aduh. Berapa? 10 Y. 10 apa? Apa dia ada dah? 10 Y. 10 Y apa kena mengena 10 Y pula? Saya tanya A tu berapa? A tu nombor. Bila nombor tak ada huruf. Confirm tak ada huruf. 25. Berapa? Ini C kakak. A X kuasa 2 tambah B X tambah C. Ini dah C dah. 25 tu dah C. C memang tak ada apa-apa huruf. Sekarang saya tanya A. A tu dekat mana? Dekat Y kuasa 2 kan? So berapa nombor dekat Y kuasa 2 tu? Dia ada nombor ke tak ada nombor? Ada. Ada. So berapa nombor dia? Berapa nombor dia? Berapa ada dia nombor dia?
Izrin? Berapa A Izrin? 1. Ya, 1. B? Di 25. D. B. Oh, B. 10. 10. C? 25. 25. Jadi awak kena macam Izrin dulu kot bawa ingat macam mana. Ingat kalau dia ada huruf saja, bukan dia tak ada nombor, ada nombor tapi nombor dia 1. Ingat, 1 darab X dapat apa? X saja, kita tak tulis 1X. Tapi kalau kosong darab X, confirm kosong. Memang tak ada apa-apa. Sebab itulah dia tak tulis nombor dia, sebab dia nombor 1. Tapi dia ada nombor ke tak ada? Ada nombor sebenarnya. Okey. So, kenapa perlunya kita cari A, B, C ni? Izrin, kenapa kena cari A, B, C ni? Nak buat apa? Untuk tahu urutan dia. Urutan kat mana? A, B, C. Nak letak kat mana ni? Kalau macam darab C, nak buat apa dulu mula-mula? Nak buat apa dulu? Cikgu sangkut tu. Kalau darab silang ni nak kena buat apa dulu? Daripada cari ABC lepas tu buat apa? Cari Y1 dengan Y2. Macam mana nak dapatkan Y1 dengan Y2? Guna equation funk. Sorry, guna? Guna A tulis 1, B tulis 25, C Cuba awak B tulis kira 1. dapat Y1 berapa, Y2 berapa? Y1 saya dapat -5. Y2 pun -5. So Y1 -5, Y2 -5. So kita akan tulis dia dekat mana? Tengah sekarang ke tulis kat bawah sekali? Tulis dekat sekarang. Dekat sini. Sekejap, saya tulis ya. Y sama dengan -5. Y sama dengan -5. Okey, lepas buat apa? Darab silang. Saya nak buat darab silang. Tulis Y dengan Y lagi 1. +5, +5. Buat kotak dulu kan? So kalau yang belah kiri, kotak yang bahagian besar ni ada apa? Ada siapa? Ada Y dengan 5. Y dengan 5. Bawah dia? Y dengan 5 juga, betul tak? Okey. Lepas tu? Dekat belah kanan 5Y dengan bawah dia pun 5Y. Mana awak dapat 5Y dengan 5Y ni? Saya tukar urutan dia. Bukan, darab silang. Berarti darab dia silang. tukar urutan. So, Y dengan Y ni kenapa? Y dengan Y sama dengan Y kuasa 2. Lepas tu Sekejap. Okay.
Okay, sorry Izrin. Okay, sama Izrin. Bawah 5 dengan 5. Positif 5 tambah positif 5 sama dengan 25. Positif 5 tambah positif 5. Operasi apa sebenarnya? Operasi apa yang jadikan 25 tu? Tambah ke? Itu Belah kiri operasi apa? Dia dah tulis dah kat situ. Apa dia? oh darab. Darab. 25. Lepas tu yang hujung sekali? Positif 5 Tambah betul. okay. 5Y tambah 5Y jadi? 10Y. 10Y. Okay, so macam mana nak tulis jawapan akhir dia? So, apa jawapan dia sebenarnya? Kurungan Y kuasa 2 tambah 5 tutup. Y tambah 5. Lagi satu? Y kuasa 2 tambah 5 juga. Y tambah 5. Bukan Y kuasa 2. Y sahaja. Okay. Kita ambil yang ini. Yang ini. Y sahaja. Y tambah 5, Y tambah 5. So inilah jawapan dia. Izrin dah tolong bagi tahu dah. Okay, nampak Izrin? Ini adalah hasil tangisan. Boleh buat. Okay. So, macam ni je buat darab silang. Darab silang kita boleh tahu nak buat bila dia ada huruf yang sama kuasa 2, 1 kuasa 1 dan juga tak ada apa-apa. Yang penting awak kena tahu lah A tu apa, B tu apa, C tu apa. Sebab awak nak masuk kalkulator. Kalau tak tahu A tu berapa, B tu berapa, C tu berapa, awak tak boleh masuk kalkulator sebab awak tak tahu nak tanya apa. Dan jangan salah masukkan kanan tambah. Lepas tu yang paling penting jawapan tu ya inilah Y tambah 5, Y tambah 5. So sebenarnya yang ini dia duduk dekat last sekali. Dia bukan jawapan tapi dia macam jalan kira sahaja. So dia sepatutnya duduk sini. Kalau duduk sini tahu nampak sangat menipu. Dia kan jalan kira menipu saya cakap. Tapi kalau buat dapat betul je. Cuma kita patah balik ni atas. Kalau biasa jawab kena turun bawah. Ini kita dia dah dapat jawapan patah balik. Sebab kita dah dapat jawapan yang confirm betul. Kalau dia dah atas dia banyak sikit kerenah dia nak cari berapa-berapa dia punya faktor dia. So ini saya rasa D tak ada masalah lah. Kalau awak dah datang kelas saya 2 kali dah saya ulang ni. Ni kali ketiga dah. So 3 kali dah algebra ni. InsyaAllah tak ada masalah dah. Kena rajin buat latihan saja. Dah faham step dia betul-betul. Okay. So seterusnya, ini yang cerita dia. Kalau melibatkan 3 nombor tapi ada 2 kuasa 2. Nampak ni? Ada P kuasa 2, ada 9 Q kuasa 2. Okey. Ini dia berbeza dengan yang ini tadi. Kalau yang atas ni, dia 2 nombor saja tapi dua-dua ada kuasa 2. Kalau yang ini, dia ada 3 nombor, 2 ada kuasa 2 dan huruf yang berbeza. So sebenarnya kita nak highlightkan huruf yang berbeza tu. Kalau huruf sama tak ada masalah, boleh je tambah, boleh je tolak sebab huruf dia sama kan. Ini kes dia huruf berbeza. Tak boleh buat apa-apa. Okey. So pertama sekali, cuba kecilkan kalau boleh. Nampak tu nombor 1 ni kan atas ni saya tulis. Cuba kecil ataupun faktor sepunya kalau boleh. So ini sekarang boleh faktor sepunya ke tak boleh faktor? Alia. Boleh faktorkan ke tak boleh faktorkan? Boleh. Boleh. Nak bahagi berapa? 3. Okey. Bahagi 3. Okey, dapat apa jawapan? P kuasa 2. P kuasa 2 bahagi 3 dapat apa? Tak boleh.
Bukan tak boleh. Tak boleh bahagi sebab P tu tak ada nombor. Itulah sebenarnya Syekh dah cakap kan. Sebab tadi awak cakap boleh bahagi kan. Betul bila dah try buat, lah tak boleh bahagi. Boleh padam tak? Boleh padam, tak ada masalah pun. Namun pun kita tengah belajar lagi kan. Nanti awak jawab exam pun, bukannya sekali buat tu boleh jadi betul je. Boleh juga kali kedua awak tengok balik, baru tahu ada salah. Sebab tu dah kena, betul. Sebab tu dah kena check jawapan lagi sekali. Takut kita overconfident, okay. So bila dah sampai macam ni, tak boleh nak buat apa-apa dah. Maksudnya, tak boleh nak tak boleh nak bahagilah kan. Sebab dia, insyaAllah, aku tekan back dah. Sebab dia, sorry. Kenapa saya nak tekan ni? Okay, sebab dia nombor yang P tu tak ada nombor. Okay, sebab P tu tak ada nombor. So, ambil juga step yang sama macam atas ni tadi. Dua nombor yang kuasa 2 kena punca kuasakan. So, saya copy balik yang ini. Tapi awak tulislah. Copy. Saya paste kat sini. Okay. Dua nombor yang kuasa 2 kena punca kuasakan. So, apa nombor dia? Yang ini dan yang ini. So, ingat, kalau P kuasa 2 ni, terus je punca kuasakan. Punca kuasa, P kuasa 2, automatik dah dapat P. Terus dapat P. Kalau yang ni, kalau tak confident lagi, pecah je 2, tak ada masalah. So, ada 9 dengan Q kuasa 2. So, 9 punca kuasa 9, punca kuasa Q. So, 9 jadi 3. Q kuasa 2, punca kuasa jadi Q saja. Okey. Warna merah. So, tinggal Q saja. So, bila macam ni, sama juga mesti ada 2 kurungan. Cuma, bezanya sekarang, dia punya tengah-tengah tu sama. Macam mana nak tahu sama? Macam mana nak tahu tambah ke tolak? Tengok dekat sini. Ini tolak kan? So, maksudnya tolaklah dia punya tengah-tengah tu. So, dia akan jadi, ni P kan? P tolak 3Q, P tolak 3Q. Atau awak boleh tulis terus P tolak 3Q kuasa 2. Ni awak tahu kan? P tolak 3Q kuasa 2 ni maksudnya P tolak 3Q darab P tolak 3Q lah. Sama je jawapan dengan yang atas tu. Nak tulis macam ni pun betul, nak tulis macam ni pun betul. Tapi biasanya kita akan terima lagi yang macam ni lah. Sebab inilah baru nama permudahkan betul. Maksudnya awak dah singkatkan sesingkat-singkatnya. Okey. Dapat tak? Ke tak faham? Nak saya terang sekali lagi tak? Okey. Pada balik ya. Okey. Yang step mula-mula ni faham tak? Yang darab kuasa 2. Yang kena punca kuasa yang kalau ada kuasa 2. Ini faham tak? Sama je macam atas tadi. Faham Dia sama macam yang atas tadi. Bila ada 2 nombor yang kuasa 2 dan huruf dia berbeza, tolong punca kuasakan kedua-dua nombor yang kuasa 2 tu. So, ini P kuasa 2 ni saya akan punca kuasakan dia. So, jadi punca kuasa P kuasa 2. So, jadi P. Dapat P. Jadi macam ni. Tapi sebenarnya ni jawapan dia lah. Okey. So, untuk 9Q ni, pecahkan dulu 2. Kalau tak confident, tak ada masalah pun. So, jadi 9 dengan Q kuasa 2. Lepas tu punca kuasakan. Ingat, mesti kena punca kuasakan kedua-duanya. Okay, so 9 ni akan jadi 3. Perlu hafal ke? Tak perlu hafal. Macam saya tahu 3 dekat calculator. Tapi tadi kan kita dah buat 9 kan? So, saya dah ingat lah 3. Okay, so, yang ini Q kuasa 2. So, dia akan jadi potong-potong. So, tinggal Q sahaja. So, kat sini ada P dengan 3Q. Ataupun P 3Q. Gabungkan baliklah 3Q tu. No issue pun sebab dia darab. Kalau tadi dekat atas tu, kalau 2 nombor, kita akan buat P tolak 3Q. P tambah 3Q. Sebab dia ada 2 nombor sahaja. Tapi bila ada 3 nombor, inilah 1,
2, 3. Dan awak kena tengok simbol dekat tengah ni apa. Simbol dekat depan negatif 6 PQ tu adalah tolak. So bila tolak, maksudnya awak kena buat tolaklah kat tengah dia. So dia akan jadi P tolak 3Q kuasa 2. Atau P tolak 3Q lagi satu kurungan pun sama juga. P tolak 3Q. Ini dua-dua membawa maksud yang sama saja. Tak ada masalah pun. Dua-dua maksud dia sama je. Bukannya maksud berbeza. Okey, boleh tak? Faham sikit tak? Cikgu, Ya, negatif 6 PQ tu tak kena buat apa-apa ke? tak. Lepas tu biar je lah. Biar je. Okey. Kenapa saya cakap tak kena buat apa? Kita dah guna dah sebenarnya negatif ni dekat sini. Okey. Cuba kita tengok jawapan dia kalau kita kembangkan. Kita ambil ni P tolak 3Q, P tolak 3Q. Sama je lah dengan P tolak 3Q kuasa 2 ni. Okey, saya pun kembangkan dia. Okay, saya buat kembangkan. Ini pergi sini. Ini pergi sini. Okey. P darab P dapat P kuasa 2. Saya buat ni hitam Buat daripada sini lah. P kuasa 2. Lepas tu P darab negatif 3Q akan dapat negatif 3PQ. So ambil yang ini pula. Negatif 3Q pergi P. Negatif 3Q pergi negatif 3Q. So negatif 3Q darab P. Negatif 3Q PQ lagi. QP pun boleh je. Tak ada masalah. Sama je. Sebab dia darab. Okay, negatif 3 darab negatif 3 dapat negatif 9Q kuasa 2. So dekat sini kita settlekan lah. So negatif 3 jumpa dengan negatif 3. So jadi negatif 6. So P kuasa 2 tolak 6PQ tolak 9Q kuasa 2. Nampak? Dapat sebiji macam soalan balik. Okay. Kalau, ni dah betul ni dah betul Apa jadi kalau kita tukar tambah kat tengah? Kita tengok apa jadi dekat tengah-tengah tu. So maksudnya sekarang kita tukar tambah. Jadi saya buat warna ni. P tambah 3Q. P tambah 3Q. Okay, P jumpa P. Jadi P kuasa 2, P jumpa 3Q jadi positif 3PQ. P kuasa 2 tambah 3PQ. So ini 3Q pergi jumpa P, 3Q, 3Q. So jadi tambah 3PQ tambah 9Q kuasa 2. So P kuasa 2 tambah 6PQ tambah 9Q kuasa 2. Nampak? Video macam ni bukan sahaja 9 tu daripada 9 tu positif tak ada masalah. Tak ada masalah pun. Oh sorry, yang ni positif tau sebab negatif 3 dan negatif 3 positif 9 tu tak ada masalah pun sebab jawapan dia tetap sama. Positif 9Q. Ini jawapan dia, sini pun positif 9Q. Sekarang ni isu dia dekat tengah-tengah ni, nombor yang tengah-tengah. Sebab tu kita kena ikut nombor tengah-tengah tu simbol apa. Kalau nombor tengah-tengah simbol tu negatif, so kena buat kurungan. Jawapan ni mesti negatif untuk dua-dua, mesti negatif. Kalau dia jawapan dia positif tengah-tengah tu, buatlah positif kuasa 2. Dapat tak? Ada faham tak? Yang ni ada juga keluar periksa. Bergantung kepada cikgu awak. Dia nak bubu banyak ke nak bubu sikit. Biasanya satu soalan je. Standard lah satu soalan. Super mudahkan. Okay. Ada soalan tak? Boleh salin dulu. Salin dan fahamkan. Ini bolehlah yang dia buat ni, yang positif ni. Jadikan kalau positif apa jadi? Dekat tengah tu yang akan tukar jadi positif lah. Saya buat dia kotak lah. Dia bukan jawapan Ini contoh kalau kita letak positif jawapan dia. Dia akan jadi apa dekat nombor tengah-tengah ni. Tengah-tengah tu yang main peranan sebenarnya. Yang kuasa 2 dengan kuasa 2 tu kita dah punca kuasa dah tak ada masalah dah. Tengah-tengah tu yang akan tentukan simbol dia apa.
Biasanya memang akan dapat lah. Okay, boleh tak? Saya bagi masa 2 minit Salin. Dan fahamkan. Tak faham boleh tanya. Topik ni memang berat sikit. Tak apa, bab 3 ni senang sikit. Rumus algebra. Okey dah ke? Siapa yang belum angkat tangan? Jelas arahan saya. Siapa yang belum angkat tangan? Damia belum. Okey. Nanti dah siap pun turun tangan. Saya tunggu you all. Aini ni pakai akaun sendiri ke pakai akaun mak ni? Yang nama Aini Rahman ni. Boleh buka mic tak? Kau mak. Akaun mak. Awak siapa? Azza. Oh Azhar. Okey. Saya macam tak ada rasa student nama Aini. Dah siap turun tangan Okey, boleh pergi take 5 dulu pukul 9.55 lah. Kita mula balik. Pergi minum air ke, tandas ke apa ke. Pergi ambil kuih ke.
Tadi. Okey, sudah 5 minit. Okey. So, untuk yang ini, ingat yang tadi kita belajar tu, saya harap semua orang dah balik ya. Okey, yang tadi kita belajar tu hanya boleh pakai kalau kuasa tertinggi di 2 sahaja. Sebab tu saya cakap 2 nombor kuasa 2. Kena punca kuasa 2. Kena punca kuasakan 2. So hanya boleh pakai kalau nombor paling tinggi kuasa 2 sahaja. Okay. When you jumpa nombor yang bukan kuasa 2. So contoh di sana 5A kuasa 3 tolak 20AB. So you kena balik kepada metod yang lama iaitu pakai bahagi faktor sepunya. So kat sini kita akan tengok satu persatu lah. Okay, biasa kita buat nombor dulu kan. Okay, tengok nombor dulu. Oh, ini 5, ini 20. So dah nampak dah relatable dia. Bahagi 5, awak akan dapat A kuasa 3 tolak 20 pula dah. 4 A, B. Lepas tu bila nak bahagi tu, tengok pula huruf.
Oh, ada A, ada A. Maksudnya A dia sama tapi kena bahagi A yang paling rendah kuasa iaitu A kuasa 1. Kuasa 1 bahagi dengan A saja. Dapat A kuasa 3 bahagi A kuasa 1 akan jadi A kuasa 2 tolak 4 B kuasa 2. So ini B ada kuasa 2 kan. So ini jawapan, bukan jawapan dia, ini jaran kira yang terakhir. So jawapan dia macam nak tulis negatif 5 darab dengan A dapat 5A. So 5A salin balik A kuasa 2 tolak 4 B kuasa 2. So, itu saja jawapan yang terakhir untuk ini. Tapi dia belum akhir lagi. Ingat, ini kalau fakturkan ni dia memang tak nak memudahkan hidup awak. So kat sini awak dah nampak kan, ini ada kuasa 2, ini ada kuasa 2. So maksudnya kita boleh guna balik atas tadi tu. So, kalau guna atas tu, ini dia padam dah ya. Bawah ni, ini bukan jawapan. Saya buat dia punya partition sikit. Nak bagi hasil. Okay, so sekarang kita ada 5A, A kuasa 2 tolak 4B kuasa 2. Macam ni ada kan? So dah nampak dalam kurungan tu ada A kuasa 2 dengan 4B kuasa 2. So dekat sini lah yang awak kena punca kuasakan kedua-dua ni. So kalau A punca kuasa akan jadi A kuasa 2, punca kuasa akan jadi A. So negatif 4 punca kuasa, tekan je kalkulator, punca kuasa 4 dapat 2. Tolak 2. B. So tengok ada nombor tengah tak? Tak ada kan? Maksudnya mesti satu tolak, satu tambah. A tambah 2B. Ini 5. Nampak? Macam tu je saya buat. Sebab dia tak ada nombor dekat tengah-tengah ni. Maksudnya dia ada 2 nombor saja. Kalau ini tadi ada 3 nombor. Nampak tak? Ada 6 PQ ni. So ada 3 nombor. So bila ada 3 nombor, dia akan kongsi satu saja yang sama. Satu tengah tu yang sama. Bila tak ada nombor kat tengah, so mesti buat satu tolak, satu lagi tambah. Gitu. Boleh tak? Boleh tak? Maksudnya yang ni diguna dua-dua. Faktor sembunyi dia guna, yang apa tu punca kuasa pun diguna juga. Jadi kita panggil fakturkan lah. Fakturkan 2 nombor yang kuasa 2. Kat sini dia bagi memang ada jawapan lah. Bukannya dia main buat ke apa ke tak ada. Okay, boleh tak? Boleh tak? Okay, so sekarang saya nak ikutnya. Okay, sekarang saya nak semua orang komen berapa persen yang korang faham yang ini. Nah, kalau tak faham sangat, saya nak cari lagi soalan. Berapa persen yang you all faham? Tulis percentage dia. I think number 4 we didn't do lagi lah. Buat 4, 50%. Boleh lah. Saya tengok contoh soalan lagi. Cepat-cepat tulis yang lain. Nampak saya tak boleh menipu. Ini kita dah buat. Ini kalau ikut dalam buku kan memang tak ada pun. Bukan tak ada. Dia ada tapi dia macam tak berat sangat. Susah nak buka ni. Tadi you all tulis sekejap saya cari soalan ni ya.
Berapa orang ni? 2, 4, 6, 8, 10 lagi. Ambil lagi tak tulis ni. Okey. So saya bagi soalan tambahan nak bagi lagi fahaman. Ini saya dah salin dah soalan lain tadi. Saya kat sini. Okey, so soalan dia berbunyi. So soalan nombor 1. Okey, so soalan dia 25 X kuasa 2 tolak 9 Y kuasa 2. Okey. 25 X kuasa 2 tolak 9 Y kuasa 2. Okey. So bila macam ni, ingat saya cakap apa? Cuba bahagikan kalau boleh bahagi. Cuba kita buat bahagian sempunya tu. Tapi kalau tak boleh, contoh kita kat sini, 1 25, 1 lagi 9. Mana ada CP 25, yang ada 25 dengan 9 dia share kan? Sebab saya tak boleh buat apa-apa lah. Kita terus punca kuasakan dia. So ini sebenarnya ada 2 nombor, 1 25 dan satu lagi X kuasa 2. So punca kuasakan dua-dua. So ini 9 dengan Y kuasa 2. So punca kuasakan dua-dua. So ini step yang pertama. So yang pertama tadi cuba waktu sempunya. Yang kedua, punca kuasa. Kan? Nombor yang ada kuasa 2. So kuasa 2 simbol dia gini, punca kuasa simbol dia gini ya. Okay, so kita pun punca kuasakan nombor yang ada kuasa 2. So punca kuasa 25 akan dapat 5. Ini akan dapat 5. Kalau X ni akan X kuasa 2 akan dapat X lah. Kita punca kuasakan. So kalau 9 ni tadi dapat 3. Y kuasa 2 akan dapat Y sahaja. So kita dah tahu kat sini sebenarnya ini adalah 5X, boleh gabungkan terus. 5X ini 3Y. So tengok, dia ada 2 nombor ke 3 nombor. So sekarang 2 nombor saja. 25X kuasa 2 dan juga negatif 9Y kuasa 2. So bila ada 2 nombor saja, confirm 1 tambah 1 lagi tolak. So kita pun terus buat je 5X tambah 3Y, 5X tolak 3Y. Tak ada masalah. Tapi biasa saya tulis tolak dulu baru saya tambah. Tapi tak ada masalah, no issue. Boleh je. Mana-mana pun sama je jawapan. So dapatlah macam ni. Mana dapat 5X dengan 3Y tu? Daripada nombor yang kita dah punca kuasakan tadi. So ini contoh yang pertama. So, saya bagi contoh yang kedua. Okey, so contoh yang kedua. Ini ni serupa je jalan cerita dia. So ketiga punca kuasa 2 kan, nombor yang ada kuasa 2. Yang ketiga isi dalam kurungan 2 kurungan 1 tambah 1 lagi tolak. Macam tu. Ini untuk yang ada 2 nombor saja. Okay, so sekarang kita pergi kepada yang ada 3 nombor. Maksudnya ada dekat tengah-tengah tu. Okay. So kalau 3 nombor, so contoh soalan dia 16X kuasa 2 tolak 48XY tambah 36Y kuasa 2. So ini dia punya soalan. Cuma pula kat sini. Orang tak faham. 16X kuasa 2 tolak 48.
XY tambah 36Y kuasa 2. Saya tak boleh buat suka hati soalan ni. Takut tak dapat jawapan. Okey. So, sama juga step yang pertama. Cuba bahagikan kalau boleh bahagikan dengan apa-apa. Kat sini ada 16, 48 dengan 36. So, kita pun try. Try lah simple paling senang. Try simple 4. Besar sikit lah. So, 4, 16 ada. 48, 4 pun ada. 36, 4 pun dapat juga. So, 16 bahagi 4 dapat 4. So, saya buat faktor punya dulu. So, kat sini 16 akan dapat 4. So, 4x kuasa 2. So, 48, negatif 48 bagi 4 dapat negatif 12xy. Dan 36 bagi 4 dapat 9. Tambah 9y kuasa 2. Okay, so sekarang ada 4, ada 12, ada 9. Dah tak ada sifar yang boleh guna. 9 dengan 12 boleh guna sifar 3. Tapi 4 tak boleh guna sifar 3. Kalau nak buat sifar 2, 4 dengan 12 boleh. Tapi 9 dah tak boleh. So cukup sampai di sini sahaja. Untuk yang bahagi ni lah. So awak akan dapat 4x kuasa 2 tolak 12xy tambah 9y kuasa 2. Tapi belum habis lagi. Sebab nampak ada 2 nombor kuasa 2 dekat dalam tu. Selagi ada 2 nombor kuasa 2 dalam satu kurungan, maksudnya kita boleh faktorkan lagi. Okay. So ingat, sama macam tadi, faktorkan hanya usik nombor yang kuasa 2 saja. Tak payah usik nombor tengah. Nombor tengah tu kita nak tengok simbol dia saja. Okay. So 4x kuasa 2. So maksudnya dia ada 4. Warna hitam lah. So dia ada 4. Dia ada x kuasa 2. 9y kuasa 2, dia ada 9. Dia ada y kuasa 2. So, kedua-dua ni kita akan punca kuasa. Keempat-empat nombor ni lah kita punca kuasa. So, punca kuasa 4 dapat 2. X kuasa 2, punca kuasa dapat x. 9 punca kuasa dapat 3. Y kuasa 2, punca kuasa dapat y. Tak boleh betul lah orang yang ajar di sini. Okay. So, kat sini kita dah tahu dah ada 2x dengan 3y. Cuma kita tak tahu nak buat tambah ke tolak. So tengok dekat tengah ni apa dia punya simbol. So simbol dia tolak kan. So banyak pula. So okay, 4 ni saya ambil 4 yang depan ni. Saya salin balik je. So 4, 2x tolak 3y kuasa 2. Itu saja. Terus buat kuasa 2 je. Sebab kalau buat 2x tolak 3y, 2x tolak 3y, dia sama je dengan 2x tolak 3y kuasa 2. So dapatlah jawapan. Ini dia. Sama sahaja. Kalau awak ada masa, kembangkan nanti dapat balik atas ni. 16x kuasa 2 tolak 48xy tambah 36y. Dapat sama je jawapan ni. Ini kalau melibatkan 3 nombor, kita nak tengok ni, tengah-tengah ni sahaja. Yang lain tak nak tengok pun, nak tengok tengah-tengah sahaja. Nak tengok dia punya simbol. Tak tengok nombor dia, nak tengok simbol dia. Okey, ada soalan tak? Sebelum kita masuk yang seterusnya, permudahkan. Siapa yang nak salin, boleh salin lah. Sebagai yang orang cakap, panduan lah. Kita tegakkan. Cikgu, Ya. 4x 12xy dengan 9y kuasa 2 tu dapat dari mana? Ini, lepas kita bahagi 4. Bahagi 4 ni yang kita bahagi 4 tu sepunya tu. Okey? Okay. Kita try saya. Saya. Ada korang salin. Saya bagi 3 minit.
Okey. Sudah 3 minit. Okey. So sekarang kita nak masuk pada part yang terakhir, iaitu ungkapan algebra dan hukum operasi asas aritmetik ni. Dia sebenarnya nak cerita selesaikanlah. Itu dah sebenarnya maksud untuk yang 2.3 ni kan. Ungkapan algebra dan hukum operasi asas aritmetik ni ialah selesaikan. Paling mudah. Paling simple lah jawapan tu. So bila dia nak paling simple, bukan sahaja dia nak awak permudahkan, tapi biasanya dia nak awak faktorkan pada akhir sekali. Itu standard lah. Dia punya standard dia. Dia memang nak suruh faktorkan lah sekali So ni saya dah tolong salinkan dah. Sebab mana nak pergi tengok kan. Okay. So praktis formatif 2.3 soalan permudahkan. So ini last chapter lah. 2.3 untuk bab 2 Kita pencet lagi dah. Okay. So kita akan buat nombor 2 sebab nombor 1 kita dah buat dah last class hari tu. Kita tengok balik video kita dah buat dah. Okay. So kita mula dengan nombor 2, permudahkan setiap yang berikut. Okay, so kita mula dengan soalan macam ni. Okay, bila jumpa soalan yang ada kurungan dan operasi darab, tolong selesaikan kurungan yang darab sesama sendiri tu. Maksudnya kembangkanlah. Kan ada darab kat tengah ni kan. Okay. Kan ada darab kat tengah ni kan. Jangan selesaikan dulu. Selesaikan. Maksudnya pecahkan jadi 2 macam ni satu. Macam gini satu. Kurung. Darab tu biarlah sekali buat. Okay. Tapi kalau tak ada kurungan, bolehlah terus buat je, tak ada masalah. Okay. So kita selesaikan satu persatu. Mulakan daripada negatif 2F. Pergi kembang dengan F dan juga negatif 8. So negatif 2F darab F akan dapat negatif 2F kuasa 2. Yang mana yang terfikir jawapan selain daripada tu, tolong sedar. Jangan melalui F nak darab jadi benda mentah apa-apa. Okey, lepas tu negatif 2F darab negatif 8 akan dapat negatif, jumpa negatif akan jadi positif 16F. Sebab 8 darab 2, 16 kan 8, 16. Okay, so settle dah yang kurungan pertama ni. Settle. So, kita tak nak gabung lagi ke sana. Darab dengan, okay. Baru kembangkan yang belah kanan tu pula. So F darab F, F darab negatif 1. So F darab F dapat F kuasa 2. Buat kurungan juga So F darab negatif 1, negatif F. Lepas tu F 1 darab F dengan 1 darab negatif 1. 1 darab F, positif F. Sebab dia positif 1. Positif darab negatif 1, negatif 1. Lepas tu boleh selesaikan yang mana yang boleh selesaikan. Okay, so yang ada kurungan depan ni tak ada apa boleh selesaikan sebab dia tak ada huruf yang sama. So salin balik je. Negatif 2F kuasa 2 tambah 16F. Okay, darab ni nak tulis boleh, tak nak tulis pun tak apa sebab memang dah kurungan confirm darab lah kan. Okay, so F kuasa 2 tak ada siapa-siapa kawan dia. Okay, negatif F tambah positif F akan jadi kosong. Maksudnya hutang F bayar F, kosong lah, tak ada hutang. So tolak 1. So tinggal ini saja. Sebab ini, saya ulang sekali lagi. Negatif F tambah F jadi kosong. Sama macam negatif 1 tambah 1. Hutang RM1, bayar RM1. So tak adalah hutang habis dah. Okay, so sampai sini, kembangkan sekali lagi. Ni yang jadi macam, dia jadi panjang tu jangan kerja dia. Sebab dia nak awak selesaikan sampai dah tak boleh nak buat apa dah. Cepat sampai macam, okay dah cukup. Dah tak boleh nak kira. Tapi dia tak suruh awak cari F tu berapa Okay, so bila sampai sini, kembangkan lagi negatif 2F darab F, negatif 2F darab negatif 1. So negatif 2F darab F kuasa 2, negatif 2F kuasa 4. Negatif 2F darab negatif 1, positif 2F kuasa 2. Ni jangan tersalah lah. Sebab dia negatif darab negatif jadi positif So kita try buat ni, 16F darab F kuasa 2, 16F darab negatif 1. So 16F darab F kuasa 2 akan dapat positif 16F kuasa 3. 16F darab negatif 1, negatif 16F.
Sampai sini faham tak? Saya buat apa? Saya laju sangat. Buat bawah sikit. Siapa ada soalan? Sebelum saya proceed lagi, dia tak habis lagi ni. Okay, tak ada apa Tak ada soalan Cikgu, So bila dah sampai, kalau F tu tambah, macam contoh tadi cikgu tunjuk F tambah F jadi F kuasa 2. Lepas tu F tambah 1 jadi F balik. bukan F tambah F. F darab F jadi F kuasa. F tambah F jadi 2F. Tak pandai tak awak tengok yang tambah tu? Mana awak tengok yang tambah tu? Saya tambah F jadi F kuasa 2. Yang cikgu tulis nombor 2 tu. Yang atas sekali ni ke? Yang ini ke? Bukan. Tak, lagi satu. Yang ini? Ke yang sebelah dia? Sebelah atas ke sebelah? Yang ini? Tak. Buat tak? Yang tu ke? Atas dia? Yang ini? Bukan tambah, darab. Ini kita kembangkan darab. F darab F jadi F kuasa 2. F darab negatif 1 jadi negatif F. 1 darab F jadi F. 1 darab negatif 1 jadi negatif 1. Bukan tambah darab. Okay. Okay, tak tahu. Sama. Kembangkan tak ada tambah. Kalau tambah dia tak jadi kuasa 2. Kuasa 2 hanya berlaku kalau darab saja. Okay, so tak ada soalan lagi Okay, so bila sampai sini, negatif 2F kuasa 4 tambah 2F kuasa 2 tambah 16F kuasa 3 tolak 16F. Tengok mana yang kita boleh bukan sekadar susun. Selesaikan. Tu lah ayat dia, selesaikan. Kalau ada yang sama, boleh tambah, boleh tolak, boleh teruskan lah. Okay, so sekarang kita tengok F kuasa 4 tak ada geng. F kuasa 2 ada geng tak? Okay, tak ada geng. F kuasa 3 ada geng tak? Tak ada. F kuasa 1 ada geng tak? Tak ada geng. So semua tak ada geng. Tapi tengok nombor dia. Ini negatif 2, itu positif 2, itu 16 dan ini negatif 16 kan. So kita boleh cari dia punya sepunya iaitu bahagi dengan nombor 2 lah. Sebab tu 2 benda kecil kan. Okay, so saya pun bahagi 2. Saya tak nak guna warna ni, saya guna warna merah nak bagi asing. Aku tekan warna merah tadi. So bahagi 2. So negatif 2 bahagi 2 tinggal negatif 1. Negatif F kuasa 4. Positif 2 bahagi 2 tinggal positif 1. Positif F kuasa 2. 16 bahagi 2 positif 7. 8. 8, 16. 8 F kuasa 3 tolak 8 F. Okay. So bila sampai sini, tengok apa lagi yang kita boleh patukan lagi ataupun kita boleh bahagi lagi yang sama, iaitu tengok huruf dia semua ada F, tapi mesti bahagi F yang paling kecil kuasa dia, iaitu F kuasa 1 lah. So bahagi F dapat kuasa 4 bahagi negatif F kuasa 3 tambah F tambah F kuasa 2 tolak 8. Sebab F dekat 8 yang hujung sekali tu dah tak ada dah. Automatic cancel. Okay, so jawapan dia akan jadi, jangan lupa ini 2 dengan F So dia akan jadi 2F dalam kurungan negatif F kuasa 3 tambah F tambah 8F kuasa 2 tolak 8. So inilah jawapan akhir dia. Lepas kita dah buat semua dia punya faktor sepunya, dah selesaikan, dah buat faktor sepunya, inilah jawapan akhir dia, 2F dalam kurungan negatif F kuasa 3 tambah F tambah 8F kuasa 2 tolak 8. So kalau awak buat berhati, awak akan dapat jawapan sama macam saya. Kena buat betul-betul lah.
Saya nak ke bawah ke sikit jawapan ni. Soalan yang cara iman pula tu macam ni. Okay, so ada soalan tak? A, permudahkan A. Okay. Seminit. Bukan salin saja, salin dan hadamkan. Jadi nak cek beberapa orang. Cikgu, Ya. jawapan terakhir yang negatif F kuasa 3 tu ke? Tu jawapan akhir dia. Tak ni, jawapan akhir dia ni. Yang ada 2 F kat depan ni. Okay. Kenapa? Kenapa Safia left? Tak ada line. So basically kalau dia suruh permudahkan tu, dia suruh guna apa yang awak tahu. Selesaikan sampai apa yang awak tahu. Guna kaedah apalah gitu. Okay. So kita move kepada soalan seterusnya B. 18 PQ tambah 24P bahagi 3Q kuasa 2 tolak 2Q tolak 8. Okay. Bila dapat bahagi dan nombornya tak banyak, macam ni lah maksudnya ada dua kategori je. 18 PQ tambah 24P bahagi 3Q kuasa 2 tolak 2Q tolak 8. Maksudnya ada 2 nombor lah. Cuma dalam 2 nombor tu, 2 bahagian tu ada panjang. So bila nampak je ada bahagi, terus buat dia jadi per. Nak bagi awak nampaklah sikit apa yang kita nak buat ni. Terus buat per. So saya terus tukar jadi per 18PQ tambah 24P per 3Q kuasa 2 tolak 2Q tolak 8. Okey, sebelum saya selesaikan, saya nak minta idea you all. Rasa-rasa nak buat apa dulu ni? Siapa ada idea? Boleh buka mic ke? Atau dekat chat box ke? Rasa-rasa nak buat apa dulu? Kalau dapat soalan ni, apa yang you all terfikir? Macam, oh ni, boleh buat yang ni dulu ni. Gitu. Lain orang lain idea. Rasa-rasa nak buat apa dulu? Lain orang lain cara dia. Ada nak buat ni dulu, ada nak buat tu dulu. Cuba fikir. Nak buat apa? Bahagian Just a second. dalam kurungan. Dua-dua ada kurungan. Tapi dua-dua saya dah pecahkan kurungan dia. Sebab dia dah asing atas bawah. Selain tu Izrin dah serasa. Yang lain. Damia, rasanya macam mana Damia? Nombor atas tu bahagi dengan 3. Kau buat faktor sepunya kan? Boleh, tak ada masalah. Okay. So, ni siapa namanya? Arif betul tak? Saya salah sebut nama. Saya tak nampak apa siapa cakap. Betul tak? Arif kan? Ke Ishraf? Ishraf kan? Ishraf, okay. Okay. So Ishraf kata bahagi dulu yang atas tu dengan 3. Maksudnya dia nak cari faktor sepunya. Sebab dia nampak, ada 18, ada 24. Relatable tu 3 lah. Berkait dengan 3. Tak ada masalah, boleh saja. So kita pecahkan dulu satu-satu. 18PQ
tambah 24P. So Ishraf pun nak bahagi 3. So terus je lah bahagi 3. Yang ni bukan metod dia wajib macam ni Tak kisah apa lah. Asalkan awak tahu awak buat keluar 3 tu. Dia suka tulis macam ni supaya awak nampak, oh saya buat keluar 3 tu. So 18 bahagi 3, 6 7 kan. Ingat lah, saya tak apa dulu. 7 gila, 18 bahagi 3. Sejak dah ada kalkulator, 6. So 6 PQ 24 bahagi 3, 8. Tambah 8 P. Lepas tu boleh bahagi P senang kan. Okay. Kita nak bahagi nombor lagi, Ishraf. Kita macam mana? Nak buat macam mana ni? Kita dengar idea Ishraf. Bahagi 2. Okay. Boleh, tak ada masalah. Saya cakap tadi, nanti last kali. Tak. Ya, nombor bawah tu lagi yang 3Q tu yang kejadian apa kalau kata kita duk bahagi banyak-banyak. Itu kena darab juga sama je. So 6 bahagi 2, 3 PQ tambah 4. Okay. Cikgu. Dan boleh kita bahagi. Dia bahagi awak pun buat ni. Selesaikan itu. Jadi saya yang kedua. Ya. Kalau kata macam Ya. kita tak boleh potong lagi kan. Atas dengan bawah saya potong kan. Amputlah pula, tak boleh potong apa tu. Huruf, kalau kata huruf yang sama atas dengan bawah tu tak boleh potong kan. Bukan setakat huruf kena sama. Nombor kena sama baru boleh potong. Okay, pasal ni nak buat apa ni? Aisyah, lepas tu? Takkanlah cikgu, tak saya jam dah. Lepas tu tengoklah pula huruf kan. Huruf sama kan. P dengan P. So bahagilah pula P. So 3PQ bahagi P, tinggal 3Q je lah. 4P bahagi P, tinggal 4 saja lah. So dapat kat sini. So bila nak buat jawapan akhir, yang dekat tepi yang kita bahagi ni mesti darab. So 3 darab 2, 6 darab P, 6P. So dia akan dapat 6P, 3Q tambah 4. Ini duduk dekat belah atas ni sekarang. Dekat 18PQ tu kan. So sekarang dia jadi 6P, jadi 3Q tolak 4. Tolak ke tambah? Tambah 4. Okey. So ini dah dapat ganti yang 18PQ tambah 24. Okey. So sebelum kita proceed, contoh. Tadi Ishraf kan dia bahagi 2, lepas tu dia macam alamak pun lagi katanya. Kalau contoh orang tu dia dah nampak dah, oh ni boleh bagi 6 ni. Dia pun boleh je terus bagi 6, tak payah bagi 2, tak payah bagi 3. Tapi nanti jawapan akhir sama juga, 6P. Sama je jawapan dia. Cuma yang ni, awak bahagi 2 kali. Kalau yang bahagi dengan 6, terus bahagi sekali terus dapat 3PQ tambah 4P tu. Okay. So dah sampai sini 6P, 3Q tambah 4. Okay. So apa nak buat dengan nombor bawah ni? Dia mesti akan ada benda boleh buat lah cerita dia. Dia bukannya bagi macam tu je. Apa nak buat dengan nombor bawah tu? Siapa ada idea? 3Q kuasa 2 tolak 2Q tolak 8. Saya rasa nak buat apa? Dia ada benda yang kita boleh buat. Cuba fikir. Apa yang kita dah belajar? Paling mudah faktor sepunya. Lepas faktor sepunya apa pula kita belajar?
Apa geng? Hazrik. Nak buat apa Hazrik? Saya ke cikgu? Tak, Hazrik. Bukan Izrin, Hazrik. Nama saya Hazri, cikgu. Nama ayah saya. Ha? Saya bukan panggil ayah awak. Saya panggil Hazrik. Hazrik dengan Hazika. Dia kembar ni. Saya tak faham. Apa yang awak tak faham? Apa yang awak tak faham Hazrik? Buka mic lah Hazrik. Awak perlu buka mic kan? Tak tahu cikgu. Tak tahu apa? Apa nak buat dengan 3Q tolak 2Q tolak 8 tu? Tekalah sikit. Rasa-rasa nak buat apa? Cuba teka sikit. Rasa-rasa nak buat apa? Bahagi Q. Apa tak ada Q? Selain daripada kita nak fakturkan guna faktur sepunya, apa lagi kita boleh guna untuk fakturkan satu-satu nombor tu? Apa kaedah apa lagi kita ada? Kaedah apa lagi kita ada? Kita belajar minggu lepas. Ayuh. Tak ingat sudah. Saya Dato' Akilah. Nak buat apa kakak? Darab silang. Ya, betul. Darab silang. Tapi, bila buat macam ni, tak payah darab silang. Terus ambil je jawapan last sekali tu. So, masuk dalam kalkulator, dapat berapa? Kena tahu dulu A di siapa, B di siapa. A berapa? 6. 6. 6. Mana datang nombor 6 ni? Inilah weh. Kita tengah buat 3Q tolak 2Q tolak 8 ni. Mana datang 6-nya? 3. 3. B2. B2. 2 ke negatif 2? Negatif 2. Negatif 2. C. C 8. C negatif 8. Okay, so tekan calculator dapat berapa? Sekejap. Negatif 1.33. Ambil pecahan point, nanti awak tak boleh nak pindah. Apa? Jadi pecahan. Negatif 1. Jadi apa? Apa berapa per berapa? Sorry? Tak dengar apa. Tak dengar apa-apa? Dia tersangkut-sangkut. Kan tadi awak dah tekan dapat negatif 1.333. Jangan guna point. Cari dalam pecahan. Tukar 1.333 tu jadi pecahan. Dapat berapa? Q sama dengan?
Negatif 1/3/10. Negatif 1/3/10. Jadikan pecahan bercampur. Ingat lagi tak pecahan bercampur? Pecahan bercampur. Pecahan tak wajar. Jadi apa? Negatif. Negatif 1/13. Salah. Negatif berapa tadi? Negatif 1/3. Betul tak? Kan? 10. 1/10. 1 negatif 1 3/10. 3/10. Negatif 1 3/10. Kenapa dapat macam ni? Negatif 1 3/10. Negatif 1/3. Okey, boleh lah. So negatif 13/10 kan? Betul tak? Ya. Apa lalu jauh sebenarnya jawapan ni? Sepatutnya tak jadi negatif 13/10. Saya kalkulator dapat negatif 4/3. Negatif 4/3 sama dengan saya. Nak kalkulator A 3, B negatif 2, C negatif 8. Tak apa, ambil je lah jawapan saya, negatif 4/3. Okey, Q satu lagi kakak. Laju betul dia ni mic dia tak sempat dengar apa awak cakap. Sekejap. Sekejap, tutup satu je. Biasanya kalau kejap tak dengar tu. Cikgu, Ya, dalam kira soalan ni dia memang akan panjang kan? dia memang akan panjang sebab dia benda yang berbeza-beza. Tapi awak jangan lost track. Okey. Mana boleh, biar jalan kira duduk belah kiri, jawapan duduk belah kanan saja. Baru awak nampak, oh ini jalan kira semua, ini jawapan. Baru kita nampak macam cantik sikit lah. Saya punya ni terabur lah, kategori terabur. Cepat, saya kata berapa lagi satu Q dia. Ishraf dapat tak Q lagi satu berapa Ishraf? Lagi satu 2. Dapat 2 kan? Betul tak? Dapat 2. Ya. So dapat 2. So Q satu lagi 2. So bila nak masukkan atas tu, nak jadikan faktor, kena pindahlah macam biasa saya ajar tu. Nak isi dekat dalam kita punya darat silang kan? Sama je version dia. So kena pindahkan. So akan jadi apa? Sabar saya nak tanya. Izri. Jadi apa Izri? Q sama dengan negatif 4/3. Lepas tu? Dia terputus-putus cikgu. Tolong ulang Ustaz. Q kan sama dengan negatif 4/3. Lepas tu nak jadi macam mana? Nak buat dalam kurungan ni. Nak buh jadi jawapan. Darat silang. Sebelum tak payah buat darat silang. Oh, Kan tu je. 9. Mana 9 kan? Q. Sorry. Q.
Ya, adik. Okay, lepas tu Q. buka kitab lah tu. Lepas tu ambil nombor di bawah. Nombor bawah tu jadi apa? Itu. Cikgu? Dah nak betul dah tu, dah nak betul dah tu. Nak ingat. Ambil. Ambil nombor bawah buat apa? Tak ingat? Tak apa. Kita back balik kepada Hazrik. Hazrik. Macam mana nak buat ni Hazrik? Ni darab silang je. Kelas lepas. 2 kali kelas darab silang. Jadi Hazrik cepat. Oh Hazrik. Mana pakcik ni? Hazrik ada tak ni? Tak ada. Damia? Apa nak buat ni Damia? Nur Damia? Bahagi. Apa yang bahagi? Tiga. Apa yang bahagi 3? 3Q. Okay, darablah maksudnya pergi belah sana kan? Awak nak cakap pergi belah sini kan? Betul ke salah Damia? Okay, so jadi apa? 3Q? GQ apa? Darab. Benar. Darab pula. Bahagi, 3 ni bahagi, bagi kiri dari darab. Lepas tu nak buat apa dengan negatif 4 tu? Darab sebelah. Buat pergi sebelah lah. Jadi apa? Tolak. Tolak bawa pergi sebelah jadi apa? Tambah. Tambah lah. 3Q tambah 4. Lepas tu lagi satu kurungan nak isi apa? Tengok Q sama dengan 2. Macam mana nak jadikan apa? Nak jadikan sebelah tu kosong, tak ada apa-apa nombor. Jadi apa? Q Damia? Q apa? Okay. Adam Farish. Q apa Adam Farish? Q apa Adam Farish? Apa katanya? Dapat Izrin angkat tangan Izrin. Q kuasa 2? Bukan. Ini 2. Pindah pergi belah kiri jadi apa? 2Q. Jadi apa? 2Q. Ini operasi apa? 2 ni ada operasi ke tak ada? Ada.
Tak ada. Dia nombor apa? 2. Positif ke negatif? Positif. So kalau bawa pergi belah kiri jadi apa? Negatif. Q tolak 2. Ni basic ni basic ni. Sebelum awak masuk dekat dalam persilang tu, awak dapat yang ini, awak kena masukkan yang ini ni. Ini 2 ketul ni yang awak masuk dalam darat silang sebenarnya. Tapi kita tak payah buat darat silang. Guna banyak masa. So terus guna je jawapan yang dibagi, pindahkan. Untuk jadikan belah kanan tu kosong. Nota saya rasa saya tulis macam tu. Mesti jadikan belah kanan tu tak ada apa-apa nombor, kosong. So awak semua pergi belah kiri. Kalau nombor pecahan, pindah yang bawah dulu. So kalau dia sebenarnya bahagi sebab pecahan, jadi darab. So kalau sini nombor negatif, pindah sana jadi positif. Kalau nombor positif, pindah sana jadi negatif. So dalam kes Q sama dengan 2 ni, nombor dia positif. So pindah belah kiri jadi negatif. Okay. So ini, bila awak dah kira tadi, Q sama dengan 4/3. Negatif 4/3. Q sama dengan 2. So dapatlah 3Q tambah 4 dalam kurungan Q tolak 2. So bila macam ini baru boleh potong. Sebab yang ini dengan yang ini sebiji sama. So boleh potong. 3Q tambah 4, 3Q tambah 4. So tinggal jawapan dia 6P Q tolak 2. Itu sahaja jawapan akhirnya. Tak ada apa dah perlu dirunsingkan. Sebab dah tak boleh kira dah. 6P tinggal seketul je 6P. Q tolak 2 tinggal tu saja. Q tolak 2 tak boleh. So inilah jawapan dia. So saya terang sekali lagi. Mula-mula awak kena tengok apa yang awak boleh buat dengan soalan tu. Kita nak permudahkan ni maksudnya kita nak simplekan. Kalau kata soalan tu panjang, kita nak pendekkan. Sepaling pendek yang kita boleh. Yang sampai tak boleh kira. Sampai situ je lah cerita dia punya jawapan. So, kalau kita tengok Ishraf tadi, dia suruh kita buat faktor sempurna dulu. So, kita bahagi 3, dapat jawapan, ada boleh bahagi lagi nombor, bahagi 2, dapat jawapan, oh ada P sama P, bahagi P, dapat dah jawapan. So, apa yang kita bahagi tu, kita akan darab untuk jadikan satu nombor dekat depan ni, 6P. Untuk 6P, jawapan yang last kali ni duduk dalam kurungan 3Q tambah 4. So, itu untuk yang atas. Yang atas ni. So, itu untuk yang atas ini. Ini. Yang kita duk kira bahagi-bahagi tadi tu. Tu untuk yang atas ni. So sekarang kes yang bawah ni boleh nampak dia ada Q kuasa 2. Dia ada Q. Dia ada yang tak ada Q. So ini kita boleh guna yang macam darab silang. Tapi perlu ke darab silang tak payah. Guna kalkulator saja. Masuk dalam kalkulator dapat jawapan Q sama dengan negatif 4/3. Q sama dengan 2. Terus pindahkan semua pergi belah kiri. Kita tak nak ada nombor pun belah kanan tu. So Q sama dengan negatif 4/3. Pindahkan 3 dulu. So sini bahagi. Pindah belah kanan jadi darab. So 3Q sama dengan negatif 4. So sini negatif 4. Bawa pergi belah kiri jadi positif. 3Q tambah 4. So inilah yang kurungan pertama. 3Q tambah 4. So untuk kedua Q sama dengan 2. So pindahkan jadilah Q tolak 2. So itulah yang duduk dekat dalam kurungan yang kedua. Kalau kita ada kotak darab silang tu, ni jawapan ini dengan ini, kita akan tulis dekat darab silang tu, dekat depan ni 3Q 4. Q tolak 2. Lepas tu baru silangkan dapatkan B. Lepas tu darab dapatkan bawah sekali ni. Tapi jawapan kita ambil yang ini saja. Cuma sekarang ni tak payahlah kira darab silang tu. Buang masa je. Untuk sekarang lah buang masa sebab kita nak kira permudahkan. Bukan dia nak tengok darab silang awak tu. Dia nak tahu apa idea awak. Oh budak ni tahu kena guna darab silang. So dia dapat jawapan macam ni. Kalau ada masa lebih, boleh je tunjuk darab silang tu. Kalau tak ada, terus ambil jawapan, pindah-pindah, terus masukkan ke atas. Dia nak tahu idea you je. Markah dekat ni. Jalan kira ni je yang dapat. Biasanya dekat sini saja dapat markah. Tapi dia kecilkan ada di satu markah, di satu markah. Dia nak tengok kemahiran juga macam mana. So, bila dah dapat untuk yang bawah pula, 3Q tambah 4, Q tolak 2, tengok nombor yang atas.
Bila ada sama boleh potong. Sama tu bukan sama huruf saja. Nombor, huruf, operasi sekali sama. Tak boleh main letak je. Potong tu. Tak boleh. Setengah tu nombor sama, huruf sama. Kan? So tinggallah itu sahaja jawapan dia. 6P per Q tolak 2. Itu je jawapan yang tinggal. Okey. So nombor 3 ni dia susah sikit sebab panjang. Nombor 4 ni pun susah juga. Susah sikit lah. Awak kena betul-betul mahirkan dulu darat silang semua tu untuk faham jalan cerita dia. Kalau dekat sini awak sangkut, memang jangan harap lah boleh buat darat silang. Bukan sekat darat silang, ini pun tak boleh buat. Sebab dia berkaitan. Okey, boleh salin sekejap, seminit. Saya nak hantar homework dekat dalam kelas. So saya bagi homework 5 soalan je lah. Tak banyak pun, tolonglah buat sebelum hari Sabtu Ahad. Kalau paling Sabtu Ahad tau. Kalau ni sangat saya dah tak dapat nak ambil lah. Lepas ni saya update tahu nama dengan tik-tik tu. Kalau orang tak buat, saya tak tik lah nama dia. Practice formal sumatif. Muka sunat 24. Variasi nombor 1. Itu video A. Video E. 3 4 AB. Dan settle. So homework tunjuklah kat sini. Tadi kan takut juga tak tahu macam mana. Form 2. Okay, so nanti you all buka muka surat 24. Ini muka surat 24 Ini 24. So saya nak buat nombor 1 bahagian C So ini bahagian C, saya nak buat nombor 1 A. A satu nombor dengan 2 Roman lah. Okay, lepas tu nombor 2A. 2A satu Roman dengan 2 Roman. Lepas tu nombor 4 A satu Roman 2 Roman. Dan juga B, permudahkan. Semua tu ditulis permudahkan, maksudnya dia suruh awak kira sampai tak boleh nak kira. Kalau dia cakap fakturkan, fakturkan lah. Tapi kalau permudahkan, maksudnya kira sampai habis lah. Okay. Oh, ada. Kita jatuh lagi. Ada soalan tak? Tanya. Cikgu, Ya. soalan nombor 2 tu 2 Roman kena juga ke?
Ya, kena. 2A 1 Roman, A 2 Roman. Okay. Ada lagi tak soalan? Tak ada. Tak ada. Okay. So kita jumpa lagi next week. Kalau ada masa tolonglah